Teruskan mendengar era lagu kita kini yang baru satu itu satu. Era Suasana pendapatan 2020 bulan Ramadan ini dengan P1. Selamat menyambut Ramadan dari P1. Ada bulan kesan nak rasa ketika perusahaan era. Janganlah. Nantikan isyarat memanggil dan memanggil ke pantai. Teka-teki bersama Radin dan Hasan untuk menang RM150. Dengan syarat dan notifikasi serta era data. Teka-teki bersama era disediakan oleh Original. Ikan utama Ceremo Original menjadi pilihan wadah sahur dan berbuka puasa. Dapatkan sekarang eksklusif di Cari Gila. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Dah pukul 11 pagi. Kita akan mulakan sesi perbincangan kita untuk BQS 507 Construction Law 2 kelas 3A minggu yang kelima, minggu terakhir pada sesi pertama. Okey, tapi lecture kita yang keempat. Hari ini kita masuk silibus baru iaitu berkenaan dengan dispute resolution. Kita akan zoomkan kepada alternatif dispute resolution sebab dispute resolution yang bahagian mahkamah litigation you tak go through waktu 187 atau 457. Okay, jadi kita akan lebihkan kepada alternatif dispute resolution. Tetapi hari ini kita akan tengok dispute resolution secara generalnya. Hari ini tak lama, okay, apa yang kita akan buat tak lama. Minggu depan adalah cuti raya dan kita sambung balik kepada detailing of detailing kepada alternatif dispute resolution iaitu arbitration, mediation dan adjudication. Kita sambung pada minggu selepas kita punya cuti raya. Okey, hari ini tak lama rasanya, tak banyak macam minggu lepas juga, tak berapa lama. Okey, saya try untuk bercerita dengan sebaik mungkin dalam masa yang constraint ni.
Okay, right. Mari kita tengok apa yang ada dalam saya punya lecture note booklet. Okay, saya ada 16 pages untuk saya go through dengan you all. Okay, untuk berkenaan dengan dispute resolution. Okay, alright. Kita teruskan saja. 2 minit dah lebih. Kita teruskan saja. Siapa ada booklet saya kat depan dia, kita buka pada muka surat atau muka surat berapa muka surat 322 iaitu chapter 8 dispute resolution method. Okay, kita lebih kepada alternatif dispute resolution. Okay, gambar rajah yang pertama ni adalah jenis-jenis dispute resolution yang kita boleh bandingkan, tetapi saya tak nak go through yang ini dulu. Nanti kita akan patah balik kepada kita punya gambar rajah ni untuk perbandingan antara tiap-tiap satu jenis dispute resolution yang ada. Okay, untuk construction industry. Okay, apa maksud dispute resolution? Chow Kok Fong kata basically apa maksud dispute resolution pula? Apa maksud dispute adalah pertikaian. Okay, pertikaian atau bergaduhan secara literally antara satu partis dengan satu partis yang lain. Kalau dalam construction contract adalah partis yang berkontrak, antara satu partis yang berkontrak, dia ada dispute, maka dispute tu mestilah diselesaikan dengan apa yang mengambil kira jenis dispute resolution yang ada. Jadi dia pertikaian, terutamanya pertikaian mengenai apa-apa yang dinyatakan di dalam kontrak antara kedua pihak tersebut. Itu adalah basically dispute. Okay, right? Kenapa adanya dispute? Okay, kenapa ada dispute? Banyak jenis yang menyebabkan dispute tu ada. Okay, terutamanya bila kita cerita pasal time, cost dengan quality. Okay, time mungkin masa tu akan ada dispute. Orang ni NSC nak buat pada masa ni, tetapi MC dia punya main contractor nak buat cara masa yang lain. Tapi tetapi perkara yang dibuat tu ada bersangkutan. Katalah contohnya MC nak buat plastering, okay, kepada wall, okay, dan dengan masa yang sama as nominated subcontractor dia nak buat apa yang kita panggil wiring. Okay, jadi ada dispute yang mana wiring dia nak buat pada masa yang lain, plastering nak buat pada yang lain. Kalau nak save cost, better dia buat pada masa yang sama. Okay. Lepas tu yang kedua adalah cost juga ada dispute. Okay, katalah quantity of concrete, costing dia katalah RM208, ada yang RM209. Jadi kita ada dispute kat situ, yang mana satu yang kita nak pakai. Quality juga ada dispute, boleh jadi dispute. Specification terutamanya bila kita cerita pasal quality of materials. Okay, dia dalam BQ kita cuma tulis floor tiles, okay, homogeneous floor tiles. Tapi engineer pula, arkitek dia expect daripada satu brand, kontraktor dia expect daripada satu brand yang lain. Jadi kalau kita kena tengok quality of kedua-dua brand tu sama ke tidak. Kalau sama, tak ada dispute, tapi kalau ada different quality, dia ada dispute kat situ. Okay. Lepas tu inaccurate design information, design yang oleh arkitek atau engineer dia tak berapa accurate. Okay. Terutamanya bila kita cakap pasal detail connection antara floor dengan wall, atau antara floor dengan column dengan beam. Okay, dia ada connection, dia ada kadang-kadang
inaccurate dia punya design. Kontraktor arkitek kata lain, design lain, engineer dia design lain. Okey. External event yang kadang-kadang selalu berlaku, okey, terutama bila kita cerita pasal pandemik, bila kita nak stop, bila kita boleh sambung kerja, apa SOP yang diperlukan, itu semua akan jadi dispute antara beberapa pihak. Okay. Inadequate contract document ni QS lah selalu yang buat. Inadequate, tak mencukupi. Okay, kita terutama berkenaan dengan detail quantity atau specification of material yang kita letakkan dalam dokumen. Okay, sepatutnya kita ada satu lagi item, kita tak masukkan item tu dalam bills, itu jadi menjadikan dia inadequate, tak lengkap. Okay, kita punya contract document, dan akan seterusnya akan mengundang kepada dispute. Okay, lack of professionalism, terutama kepada orang-orang baru, okay, baru masuk dalam bidang construction, baru bekerja, setelah dia belajar atau setelah dia ambil kursus pendek daripada ABIM katakan, ya, tiba-tiba nakkan satu decision yang penting. Jadi bila dia tak ada experience, professionalism dia lebih kepada experience. Okay, kalau dia tak ada experience, maknanya dia akan bagi satu decision yang akan ada ambiguous, maknanya ada boleh dipertikaikan, jadi ada dispute kat situ. Unrealistic tender pricing, okay, juga mengundang kepada dispute. Okay, katalah dalam dokumen dia kontraktor dia pricekan meters konkrit, dia pricekan sebagai meter cube of concrete, padahal bila di meter square kan harga konkrit tu akan jadi lebih tinggi. Jadi itu akan mengundang kepada dispute, yang mana kontraktor akan kata, oh, aku pricekan semua meter cube, silap lah, bukan silap, sepatutnya pihak klien highlightkan benda ni kepada dia, okay, untuk dia perbetulkan. Jadi pihak klien kata, saya ingatkan harga tu adalah harga untuk meter square. Jadi ada dispute kat situ. Last kali adalah internal dispute pada satu-satu company itu punya sendiri punya dispute, yang akan menyebabkan dispute kepada kontraktor, antara kontraktor dengan klien punya dispute. Jadi itu adalah basically root atau causes of dispute. Macam mana boleh terjadinya dispute. Okay, itu saya ceritakan secara lalu, dan kita you all boleh grab. Basically kalau ada dia punya heading of dispute, dia boleh create dia punya cerita dia dan example dia, tapi kena ada basis kalau kita nak buatkan contoh. Okay, jadi macam mana kita nak select, kita nak settle atau kita nak reducekan dispute. Kadang-kadang dispute tak boleh settle, kita reducekan dispute dia. Okay, ada dua cara kita nak buat, kita nak settle atau kita nak reducekan dispute. Satu secara preventif, dispute prevention method. Satu lagi dispute corrective atau dispute correction method atau dispute resolution method. Okay, jadi corrective adalah sama juga dengan dispute resolution. Okay, jadi satu cara adalah kita guna dispute prevention. Okay, kita tak belajar pasal prevention, kita belajar individually pasal dispute prevention. Satu, kita akan guna risk management. You ada elective course yang akan bercerita pasal risk management. Jadi kalau you masuk dalam tu, you akan belajar pasal dispute prevention method secara risk management. Satu lagi adalah procurement method. Kita gunakan procurement method
Yang ini you belajar next semester, okay, dalam PP1. Okay. Procurement method yang akan kita akan reducekan secara amnya, kita akan reducekan atau settlekan certain type of dispute. Dan yang last sekali kita buat partnership. Paling senang sekali kita buat partnership lah antara klien dengan kontraktor, yang mana dispute tu kita boleh settlekan secara cepat 50-50, win-win basis atau loss-loss basis. Okay, apa yang kita akan buat. Jadi dia akan, bila ada partnership, okay, dia akan settle dispute. Certain dispute dia akan settle dengan sendirinya. Yang kita akan go through adalah yang sebelah kanan. Okay. Yang sebelah kiri ni, dispute prevention, biasanya kita identify sebelum kontrak tu berjalan. Okay. Sebelum kontrak tu berjalan, kita identify, kita akan buatnya dulu. Okay. Di mana kita akan kurangkan dispute. Kita fikir kita akan kurangkan dispute. Di sebelah kanan adalah correction. Maknanya dispute dah keluar, baru kita tengok apa yang sepatutnya kita lakukan. Okay. Jadi kita ada beberapa, okay, kita ada litigation, mahkamah, melalui mahkamah. Ada dispute je pergi mahkamah, ada dispute je pergi mahkamah. Yang kedua, kita melalui arbitration. Arbitration ni ada dua mazhab. Okay. Ada cakap arbitration adalah salah satu daripada dispute resolution method. Tetapi ada mazhab kata arbitration adalah salah satu daripada alternative dispute resolution method. Okay. Jadi kat sini lecturer saya dulu, dia tulis arbitration adalah salah satu daripada dispute resolution method. Tapi pada saya, dia lebih kepada alternative dispute resolution method. Sebab dia ada ditulis secara langsung dalam construction contract. Jadi dia memihak kepada alternative dispute resolution rather than memihak kepada macam litigation. Okay. Cara yang macam litigation. Okay. Jadi satu lagi adalah yang dia tulis kat bawah tu, alternative dispute resolution method, ADR. Dia ada macam-macam. Okay. Contoh yang kita akan tengok nanti adalah, contohnya adalah basically beza antara mediation, negotiation, expert determination, adjudication, arbitration saya cerita tadi, kan. Macam-macam lagi alternative dispute resolution method, yang mana kita akan go through in detail 3. Okay. Kita akan tengok arbitration, adjudication dan mediation, dan yang lain-lain tu kita akan go through secara lalu. Okay. Terutamanya bila kita cerita pasal expert determination, sebab dia ada dalam salah satu contract condition yang ada dalam construction industry kat Malaysia. Okay, right. Alternative dispute resolution, okay, yang kita akan buat, yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okay, hari ini secara dia adalah beberapa jenis method yang untuk resolve dispute otherwise other than pergi kepada mahkamah. Itu maksud dia. Okay. Selain daripada mahkamah, kita akan go through this type of dispute resolution. Okay. Ini adalah contoh-contoh dispute resolution, alternative dispute resolution yang ada dekat Malaysia. Kita tolak litigation. Okay. Tolak litigation, dia adalah alternative dispute resolution. Ada litigation, dia adalah dispute resolution method. Okay. Ada banyak negotiation, arbitration, mediation, expert determination, neutral evaluation, conciliation, adjudication, litigation. Okay. Yang ini adalah contoh-contoh dia. Okay. Dia punya method dia. Okay. Tak semua kita akan go through lebih detail, dan ada yang tak ada dalam ni yang kita akan mention kemudian daripada ni minggu selepas raya nanti kita akan mention dia. Okey, senang cerita macam ni. Saya bagi satu situasi. Okey, katakanlah ada dalam satu projek, okey,
dalam satu projek, kita nak tahu apa dia secara dia kan. Katakanlah dalam satu projek kita ada drawing. Okey. Drawing tu kat ujung drawing external work, kat ujung drawing kita cakap pasal surface water drains. Siapa-siapa tahu pasal surface water drain, longkang yang kat luar bangunan tu. Kat ujung dia kadang-kadang kita ada satu sump untuk pengumpulan sampah sarap daripada air yang mengalir itu. Kita buat satu brick sump, okey, untuk kita kumpulkan. Okey, katakan dalam architectural drawing dia ada, tapi dalam structural drawing dia tak ada, di mana biasanya kontraktor dia akan pakai structural drawing untuk membuat surface water drains. Sekali dia tak nak buat sebab dalam structural work tak ada. Okey, dalam structural work tak ada. Lepas tu arkitek buat inspection. Okey, lepas tu dia kata dia tengok dalam dia punya drawing ada. Okey, lepas tu dia cakap dengan kontraktor, "Ni mana sum? Buatlah sum." Kontraktor kata dalam structural drawing tak ada, saya tak nak buat. Okey, itu akan jadi dispute. That is the dispute. Lepas tu dia try nak solve antara dia berdua. Okey, saya ada buat normally kalau ada sump kat ujung dia mesti kalau ada water drain, surface water drain, kat ujung dia mesti ada sump. Okey, jadi saya nak you buat sump pasal is normal construction ada sump. Apart from apa yang engineer buat, mungkin dia kata dia tak lukis sebab normally memang ada. Okey, lepas tu kontraktor kata tak naklah pasal saya buat surface water drains adalah engineer punya drawing. Jadi saya kena ikut engineer. Okey, lepas tu dia try negotiate. Okey, dia cari satu jalan, kata putus antara dua. Itu adalah alternatif dispute resolution guna negotiation. Okey, dia berdua try, dia akan bertelingkah, okey, bercakap antara kedua, okey, dispute antara kedua, mendapatkan satu solution. Okey, sama ada nak buat atau nak buat, dan kalau buat macam mana, kalau ada variation macam mana nak buat, dia akan negotiate dengan sendiri. Katakanlah kedua-duanya dia tak dapat nak solve. Okey, dia memerlukan orang lain untuk tengok dia punya untuk tengok dia punya argue, sebab kalau dia berdua argue nanti dia akan jadi bertumbuk. Okey, dia kata nak jadi bertumbuk atau macam pasal masing-masing nak bercakap antara kedua. Okey, jadi dia panggil orang lain. Okey, dia panggil orang tengah, dia panggil QS. Okey, QS mari sini tengok. Okey, kita tengok macam mana nak solve ni. Dia pun panggil lah QS. QS kata, okey, sekarang ni saya nak you all settle sendiri juga. Okey, saya akan buat VO. Kalau kena buat VO, saya akan buat VO. Kalau kena kontraktor kena absorb, kontraktor kena absorb lah dia punya cost. Jadi apa, you solve ni, tapi secara systematically. Saya nak seorang-seorang cakap. You cakap dulu, okey, arkitek cakap dulu ataupun kontraktor cakap dulu, dah habis ni, lepas tu berbalas-balas antara kat tepi longkang tu juga. Okey, dia cakap akan malah kat tepi longkang secara tak kita cakap secara tak formal sangat. Okey, jadi apa yang dia buat kat sini, this QS dia akan jadi sebagai conciliator. Okey, conciliator atau mediator. Tapi mediator dia lebih kepada dia akan bagi hint, tapi conciliator biasanya dia tak bagi hint untuk selesaikan. Jadi dia sebagai conciliate, maknanya dia conciliate, orang ni cakap dulu, lepas tu orang ni cakap dulu, orang ni cakap dulu, orang ni. Yang itu adalah dispute resolution jenis conciliator. Conciliation pula. Conciliation. Okay, right. Lepas tu this conciliator iaitu QS, dia tengok macam ni tak lama ni, tak selesai juga. Jadi aku nak bagi hint lah untuk selesaikan.
Okay, jadi dia bagi hint kepada yang mana satu yang dia buat. Lepas tu dia bagi hint kalau kita buat VO, okay, kan senang. Jadi maknanya kedua-duanya akan happy. Dia tak cakap solutionnya buat VO. Dia cakap kalau kita buat VO, kita tapi still leave kepada arkitek dan kontraktor untuk solve. Okay, untuk solve the. Yang itu dia act this conciliator, dia upgrade diri dia act sebagai mediator. Okay, dia act sebagai mediator. Still mediation atau mediator, still dia akan dia tak solve the argument, dia cuma cakap dia cuma memberi hint macam mana nak solve. Okay, memberi hint macam mana nak solve kat situ juga atau ditarik ke bilik yang lebih selesa. Okay, itu adalah mediation. Okay, lepas tu tengok walaupun dia bagi hint, this architect dengan kontraktor tak faham juga dengan dia punya hint. Contoh, saya tak cakap dia tak faham, nanti cakap dia tak faham, nanti cakap tak smart pula arkitek dengan kontraktor ni. Okay, jadi dia contohnya dia tak faham dia apa yang telah dihintkan QS ni sebagai mediator. Jadi QS ni mediator apa yang dia buat adalah okeylah macam ni saya bagi award. Tapi award saya temporary. Saya bagi yang mana betul. Okey, yang macam mana nak buat. Okey, macam mana nak solve. Okey, saya buat. Okey, saya cakap kita buat VO. Okey, kita buat VO since dalam architectural drawing ada, dalam structure drawing tak ada. Jadi yang itu adalah penjangkahan antara kedua yang mana sepatutnya kita kena adakan detail of the sum must be from the engineer side. Jadi kita kena buat oleh kerana pertukaran pada drawing kita ada VO. Jadi kita buat VO. Okey. Buat VO, okey, tetapi kalau ada argument terhadap costing of that VO, pergi kepada kemudian kita selesaikan. Kita buat dulu, kita bagi variation punya cost kepada kontraktor dulu. Okay. Now that adalah temporary award. Bila temporary award daripada pihak ketiga, yang itu kita upgradekan mediation kepada adjudication. Okay, dia ada temporary award, kita upgradekan dia kepada adjudication. Adjudication kita selesaikan semasa construction tengah buat. Okay, jadi adjudicator adalah penyelesaian dia tapi secara temporarily. Kalau ada argument setelah projek siap terhadap decision adjudication, maka that decision boleh challenge. Challenge dia kat mana? Challenge dia dekat arbitration. Okay, challenge dekat arbitration. Jadi arbitrator adalah dispute resolution setelah projek siap. Okay, setelah projek siap baru kita arguekan lagi apa yang didisputekan, okay, untuk dapatkan settle. Tetapi arbitration kalau dia dah bagi award, dia kata okey, betul kata adjudication, kita buat sebagai VO, maka partis yang bertelingkah tak boleh argue lagi. Kalau partis nak bertelingkah yang nak argue lagi, dia kena upgrade daripada arbitration, sebab arbitration dia binding. Okay, dia punya award adalah binding. Tapi kalau nak argue juga, dia kena terus buat kerja juga. Kalau dia nak argue lagi, baru dia pergi kepada mahkamah. Okay, baru dia pergi kepada mahkamah. Okay, mahkamah is the last resort dalam construction contract. Mahkamah is the last resort. Jadi you boleh nampak dia punya flow antara satu type of dispute resolution kepada satu type of dispute resolution. Apa beza daripada satu dispute resolution kepada satu dispute resolution. Yang saya tak sentuh hanyalah kat sini, saya tak sentuh hanyalah dua, iaitu expert determination dan neutral
evaluation. Yang itu spesifik kepada certain type of dispute saja, yang mana saya tak go through into detail yang ini. Saya akan go through into detail arbitration, mediation dengan conciliation. Dia punya beza cuma bahagian hint tu, adjudication, litigation you dah belajar semasa 457 dan juga 187. Jadi kita tak go into detail on this litigation. Okay, alright. Right. Apa yang saya cerita tadi lebih kurang ada di dekat sini. Okay, apa yang saya cerita tadi ada kat sini, negotiation most common in Malaysia. Parties themselves attempt to resolve the dispute resolution through agreement. Okay. Lepas tu daripada negotiation pergi kepada mediation, structured form of negotiation. Yang ini dia punya flow ni tak betul ni. Negotiation sepatutnya go kepada mediation, structured form of negotiation assisted by mediator atau conciliator lah. Okay, settlement reached can only be decided by the agreed parties. Okay, seperti yang saya cakap. Okay, lepas mediation kita pergi kepada adjudication naik atas. Okay, tapi dia tulis similar to arbitration. Okay, tapi decision adalah temporary binding. Okay, before finally decided by arbitration court. Yang ini, tapi untuk adjudication boleh dibuat semasa projek tu tengah berjalan. Cuma arbitration selepas projek dah siap. Tetapi dia punya beza antara arbitration and adjudication adalah award yang diberi oleh arbitration adalah binding. Okay, binding dan kena abide by the parties involved. Okay, di mana adjudication is temporarily binding. Okay, untuk litigation is the last resort. Of course, litigation adalah pergi kepada mahkamah dan dia adalah agak mahal. Jadi macam mana kita nak choose? Okay, kalau kita ada dispute resolution, kita boleh choose apa sekalipun, tetapi dengan syarat kita kena tengok construction contract kita, sebab kita punya construction contract kita ada tulis dalam condition of contract yang mana satu kita kena follow. Jadi nanti kita akan tengok dalam construction contract apa yang kita kena follow. Okay, tinggal lagi jangan pergi pada litigation lah, pasal dia lebih mahal dan dia lebih susah. Okay, lebih lama untuk menyelesaikan. Pasal mahkamah sikit kat Malaysia dan handle banyak-banyak projek. Bukan setakat construction project je, construction industry je. Semua industri dia nak kena solve. Jadi dia punya filing tu berpile-pile sangat. Okay, dan dia lebih penting kepada yang mana ada national interest. Okay. Okay, ini sama juga like choosing the right club for the right shot. Okay, kalau masuk club ni orang-orang golf dia tahulah. Right club ni bukannya club Manchester United ke Liverpool ke. Right club ni adalah dia punya kayu pemukul tu. That is the right club. Okay, ada yang besar, ada yang nipis, ada yang bertempel, yang sengit kat sini. Jadi untuk pukul jauh, untuk pukul yang kat green, okay, yang pukul dekat, untuk pukul masuk lubang, semua adalah different club. Okay, jadi kita kena choose the right club untuk certain memukul. Okay, cara untuk memukul itu adalah orang golf. Sama juga untuk pemilihan ni secara am dia. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, kita as construction industry, kita kena tengok dalam standard form of contract apa dia punya laluan untuk kalau ada dispute, macam mana kita nak buat dispute resolution dia. Okay, right. Satu lagi perbandingan antara satu dengan yang lain, saya nak patah balik kepada figure yang mula-mula tadi saya tunjuk tadi. Okay, ini adalah contoh-contoh kalau kita nak memilih jenis dispute resolution yang kalau kita ada chance nak pilih selain daripada apa yang dicatatkan dalam condition of contract.
Okey, jadi yang ini time kat sini adalah effect of decision, yang mana sebelah kiri adalah less binding, yang sebelah kanan adalah lebih binding. Okey, ke atas adalah time dan cost. Okey, yang bawah adalah less cost, cepat, dan less cost, tapi sebelah atas lebih lama. Ke atas adalah lebih lama dan lebih expensive. Satu lagi adalah formality, sama juga dengan binding decision tadi. Yang ke sebelah kanan lebih formal, sebelah sini lebih ad hoc je. Okey, pada masa tu je. Okey, jadi kita boleh tengok dia punya graph dia daripada negotiation, mediation kepada dan conciliation, ni biasanya sama je. Adjudication, expert determination kat bawah kat sini, litigation lebih mahal dan lebih formal, arbitration pun lebih lambat, okey, lebih lambat dan lebih mahal. Ini adalah line untuk kita buat decision. Ya, kita nak apa? Ya, sama ada kita nak lebih murah atau lebih lama atau lebih decision dia. Jadi itu dia punya timeline line yang kita akan tentukan. Jadi kalau ada soalan perbandingan, ini adalah dia punya faktor-faktor yang you akan buat decision. Okay, time, cost, formality, binding decision. Itu akan menentukan you punya perbezaan antara satu type of dispute resolution kepada satu type of dispute resolution yang lain. Okay, now oleh kerana part 2 457 dengan 187 you dah belajar pasal litigation, mari kita bandingkan antara ADR dengan litigation. Okey, bila kita buat perbandingan antara dispute resolution guna litigation dengan dispute resolution guna ADR, kita ada kat tengah-tengah mana kita nak choose. Okay, yang kat sebelah atas kanan sekali adalah contractor have to wait and suffer silently until the completion of the construction project. Seperti yang saya cakap tadi, arbitration pun ada kat sini. Lepas arbitration, kalau ada award pun dia pergi kepada litigation, which is negotiation most common practice. Okay, settle with narrow marginal justice. Okay, jadi justice mungkin tak betul. Arkitek biasanya kita cakap arkitek selalu menang lah kalau kita lawan dengan kontraktor tadi. Okay, jadi dia tak ada justice. Walaupun sebenarnya konsultan yang salah, sebab perbezaan antara structure drawing dengan architecture drawing mesti ada basically pembetulan kepada VO kat situ. Katalah VO kontraktor tak dapat, maknanya kontraktor tak ada justice, tu yang sikut narrow marginal justice. Okay, jadi lepas tu kontraktor are likely to surrender the will of employer. Itu yang saya cakap, selalunya arkitek selalu betul atau employer selalu betul. Jadi kita nak tengok kat bahagian mana kita nak gunakan. Okay, mediation ke adjudication ke apa, yang itu yang kita nak tengok balance dia dekat mana. Okay, sama juga dengan ni, kita boleh tengok dia punya advantage dan disadvantage dia. Okay, right, antara litigation punya advantage dan disadvantage. Yang ni basically dia punya kita punya revision 457 dengan 187. Okey, kalau advantage dia legally qualified judge. Okey, judge tu memang dah di apa kita panggil agung yang akan bagi tauliahan. Okay, tauliahan dia itu legal aid. Dia memang dapat daripada judge yang lain. Dia punya aid dia punya pertolongan dia. Okay, suitable when there is legal complexity. Okay, kalau terlalu kompleks sangat sebagai legal dia, lebih baik kita pakai litigation. Okay, applicable of judicial precedent, kan kita akan pakai judgement yang terdahulu biasanya. Okay, decision dia yang paling penting, binding and enforceable. Binding dan
enforceable. Jadi kalau satu pihak tak enforce, maka polis pun akan dikerahkan untuk pihak tersebut menjalankan. Tetapi lepas tu dia ada appeal system. Lepas tu mahkamah pun dia ada hierarki dia, kan, daripada mahkamah rendah kepada mahkamah tinggi. Okay, dia ada naik dia untuk kita buat appealan. Okay, untuk disadvantage very public, cost and time. Yang ini memang very costly. Time memang kadang-kadang lama sangat baru boleh buat. Okay, judge unfamiliar, ya. Ni tak ada kat depan ni, dia hilang sikit. Unfamiliar with technical. QS pula. Construction adalah salah satu industri yang very technical. Okay, jadi judge mungkin tak familiar with that technicality. Okay, complicated procedure. Okay, kita cakap construction industry very complicated. Okay, sekejap lepas tu ada banyak parties dalam dia yang akan menjadikan dia lebih susah. Lepas tu no flexibility, pasal mahkamah kena pergi ke tempat mahkamah lah. Okay, date and venue kena tengok, date kena tengok masa yang judge tu free biasanya. Okay, lepas tu create hostility, damage relationship. Lepas tu mungkin ada perbalahan yang akan makin lama makin tak ni. Pasal construction industry, kita kalau dapat, kita nakkan relationship yang bagus supaya kalau ada projek lain dia boleh sama-sama boleh cari makan untuk itu. Okey, lepas tu internationally kalau pakai judge dia susah sikit, pasal tiap-tiap negara dia ada akta dia tersendiri untuk mahkamah. Okey, lepas tu sebab tu kadang-kadang oleh kerana ada disadvantage kepada litigation, maka kita buat ADR. Okey, kita pakai ADR supaya dia lebih cepat. Okey, lebih cepat. Okey, flexibility, control, kita ada control, cost, relationship, settlement, confidentiality dan tapi dia ada disadvantage juga. Okey, disadvantage adalah basically advantage kepada litigation lah. Okay, yang ini akan jadi terbalik. Okey, jadi kalau you nak jawab apa bagusnya ADR kepada litigation, dia boleh tengok pro con kat sini, ataupun pro kepada kat sini, con kepada kat sini. Okey, ataupun kalau apa kelebihan litigation kepada ADR, kita ambilkan advantage kat sini, disadvantage kat sini, disadvantage jadi kat sini, advantage jadi kat sini untuk litigation. Okey, now tu secara okey. Yang ini adalah introduction kepada ADR. Okay, introduction kepada dispute resolution. Lepas raya nanti kita akan pergi kepada detailing dia, iaitu kita akan pergi arbitration dulu, lepas tu kita pergi kepada adjudication, lepas tu baru mediation dan lain-lain. Okey, jadi kita ada lepas ni kita ada 3 minggu kita nak cerita pasal dispute resolution. Okey, lepas raya nanti. Okey, now for now kita dah habis sebagai introduction kepada ADR. Now sebelum saya berhenti, kita tengok apa yang ada dalam construction contract yang menceritakan pasal ADR. Okey, pasal ADR apa yang ada. Kalau ada dispute, macam mana dia punya flow dia. Okey, kita tengok kepada CIDB. CIDB kata kalau ada dispute, clause 47 dalam CIDB 2000, kalau ada dispute, mula-mula pergi pada SO. Okey, ya, SO akan decide sama ada boleh solve dengan sendirinya, atau tak boleh, maka boleh pergi kepada sama ada arbitration dan sebagainya. SO akan decide. Tapi dia punya flow dia, lebih baik kita tengok flow dia. Lepas pergi pada SO tak boleh decide, kita pergi kepada mediation. Okay, right?
If the SO fails to give his decision, pergi kepada mediation. Okay, tapi kena tengoklah pasal dia ada timeline. Jadi saya require you tengok dengan sendiri dia punya kenyataan lebih detail dalam dia. Saya cuma beritahu apa kind of dispute resolution yang ada kat sini. Okay, alright. Jadi kita ada pergi kepada mediation. Okay, lepas mediation dia ada arbitration. Okay, kalau tak dapat mediation dia ada arbitration, tapi dia tak ada adjudication kat sini. Okay, jadi tapi ni kalau ada determination lah. Jadi untuk CIDB basically dia ada 3 yang dia secara terang-terangnya dia highlight. Yang pertama sekali SO sebagai conciliator. Okey, tu SO mula-mula. Lepas tu dia pergi kepada mediation. Lepas tu dia jump kepada arbitration. Selepas daripada tu baru boleh pergi kepada litigation. Okey, untuk yang ini. Jadi itu untuk CIDB punya. Okey, untuk JKR punya. JKR dia tak ada tulis yang lain dalam dia punya apa? Dia punya condition of contract, terus dia jump kepada clause 66 iaitu arbitration. Tapi dalam arbitration punya tata cara ni, dalam condition of contract, dia ada ceritakan sedikit pasal dia punya format. Kalau kita nak pakai arbitration atau kita nak pakai ADR. Okey, jadi yang itu kita kena abide. Jadi kalau ikut standard form of contract yang pakai JKR, dia ada tulis satu saja ADR sebelum pergi pada litigation, iaitu arbitration. Okey, jadi you boleh baca. Untuk PEM, untuk PEM dia lebih terang. Okay. Untuk PEM dia ada lebih terang, terutama bila PEM 2018. Okay. PEM 2018 adalah setelah keluarnya akta untuk mediation dan akta untuk adjudication. Okay. Saya cakap terus terang macam JKR tadi, oleh kerana JKR keluar tahun 2010, yang ini akta untuk mediation belum keluar. Akta untuk mediation keluar 2012. Akta untuk SIPA, untuk adjudication pun belum keluar. Akta untuk SIPA atau adjudication dia keluar pada tahun 2012. Sebab tu kat sini dia ada arbitration sahaja. Okey, untuk JKR 2010. Untuk yang ini walaupun dia ada SO, dia ada mediation kat sini, pada dia kalau ikutkan mediation telah berjalan lama dulu, tinggal lagi dia tak formality sahaja kan. Tapi CIDB walaupun dia keluar tahun 2000, still dia ada masukkan mediation kat sini. Okey, jadi kalau you nak buat research, buatlah research berkenaan dengan dia kenapa ni. Okey, right? PEM dia ada mediation, sebab mediation dia ada dia dah keluar dia punya akta mediator. Okey, tapi dia ada masukkan expert determination. Okey, expert determination kat sini. Jadi nanti kita tengok lepas cuti nanti apa yang dimaksudkan dengan expert determination. Di sini ada expert determination, dia ada adjudication. Okey, dia ada adjudication sebab tahun 2012 akta adjudication dia keluar. Okey, lepas tu dia ada arbitration. Jadi PEM dia boleh kata ada semua jenis alternative dispute resolution sebab dia keluar tahun 2018, di mana akta-akta untuk alternative dispute resolution telah keluar. Jadi you boleh tengok dia punya flow. Ada satu lagi standard form of contract yang paling baru adalah AIAC. Okey, ASEAN Arbitration Center. Okey,
ASEAN International and International Arbitration Center. Tak tahu lah. You carilah AIAC ni apa maksud dia. Tapi dia lebih kepada arbitration sebenarnya. Dia secara formally dia adalah KLRCA, Kuala Lumpur Regional Center of Arbitration. Okay, itu KLRCA. Okay, jadi dia dah upgrade sekarang dia jadi AIAC. Jadi dia lebih kepada arbitration. Sebab tu dalam standard form dia lebih kepada arbitration. Okay, nampak arbitration dia lebih diutamakan, tetapi dia ada juga sentuh berkenaan dengan mediation. Tapi dia guna AIAC punya mediation rules, dan dia ada gunakan SIPA. SIPA dia adalah Construction Industry Payment and Adjudication Act. Dia ada adjudication kat situ. Jadi you boleh baca dia punya cerita pasal said adjudication. Kita akan go through semua akta ni lepas semester, lepas cuti raya nanti. Right? Jadi kita akan tengok ni semua SIPA punya cerita, direct payment untuk SIPA dan semua. Jadi next selepas semester break, sama ada kita masuk mediation atau kita masuk arbitration, depend kepada yang saya tulis dalam kalender untuk kita punya apa nama, kalender dalam kita punya Microsoft Teams punya group. Okay, alright, that's it untuk saya untuk hari ini. Hopefully you boleh faham apa yang saya ceritakan pada hari ini. 11.48, okay, kurang daripada 1 jam. Alhamdulillah saya boleh bercerita sebagai general kepada dispute resolution technique. Okay, ada apa-apa persoalan untuk hari ini? Okay, kita punya assignment number 1 due date saya dah tambah, sepatutnya minggu lepas kepada hari Jumaat ni kan. Hopefully boleh hantar dia in group. Okay, bolehlah you hantar dia punya tu, sama ada hantar ke dalam WhatsApp group ataupun hantar personal WhatsApp pun boleh, atau email saya pun boleh, atau Telegram saya pun boleh. Okay, yang mana convenient untuk you all hantar, you all boleh hantar biasa tu. Okay, saya rasa saya nak dua, satu report, satu report, satu adalah video. Okay, video presentation. Okay, tak tolong hantar yang itu. Alright, saya stop kat sini, boleh? Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan diri yang ada mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan, yang mana benar betul semua adalah datang daripada Dia. Saya cuma menyampaikan kepada you all. Hopefully ilmu ni boleh bermanfaat kepada you all semasa you kerja atau membuat assignment dan sebagainya. Okay. Akan tetapi kalau saya punya penceritaan saya lebih laju atau kurang kefahaman dia, atau ada kesalahan dari segi penyampaian saya, itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri. Saya nak minta maaf daripada you all. Hopefully you all dapat maafkan saya. InsyaAllah saya try untuk perbetulkan kalau saya tahu kesalahannya di mana. Okay. Minggu depan adalah minggu cuti. Kita sambung lagi kita punya dispute resolution kita selepas minggu depan. Okay, 11 cuti minggu depan dengan sama ada mediation atau arbitration. Okay, sehingga itu akhir daripada saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat hari raya. Maaf zahir dan batin daripada saya. Akhir daripada itu adalah terima kasih. Okay, daripada untuk you all. Terima kasih, Sir. Selamat Raya. Selamat Raya. Raya, Sir. Okay. Terima kasih, Sir.
Alright. Terima kasih, Sir. Sama. Terima kasih, Sir.